Buku catatan pertama. Okey. Buku catatan pertama adalah buku yang digunakan untuk merekod butiran urus niaga. Okey, ada 3 benda penting kita nak rekod. Tarikh bila urus niaga tersebut berlaku, amount berapa jumlah urus niaga tersebut dan butiran apa benda tu. Kita beli apa, kita bayar apa, kita terima duit sebab apa. Okey, jadi tarikh, butir dan amount. Amount tu jumlah. Okey. Buku catatan pertama ni terdiri daripada jurnal am, jurnal khas, buku tunai dan buku tunai runcit. Okey, 1 2 3 4. Jurnal am, jurnal khas, buku tunai runcit. Okey. Ledger. Ledger pula catatan dalam buku catatan pertama tadi kita akan pindahkan ke dalam ledger dengan menggunakan sistem catatan bergu. Apa itu sistem catatan bergu? Sistem catatan bergu tu satu urus niaga kita rekod pada 2 tempat atau 2 akaun. Okay, contoh membeli kenderaan RM10,000 secara tunai. Jadi apa yang bertambah? Aset kita kan, kenderaan. Okay, jadi debit kenderaan RM10,000, kredit tunai. Tunai kita keluar RM10,000. Bila berlaku tu? 1 Januari 2021. Jadi maksudnya tadi kita beli kenderaan RM10,000, satu je urus niaga. Tapi kita rekod kat dalam akaun kenderaan satu, kita rekod dalam akaun tunai satu. Akaun kenderaan kita bertambah RM10,000, akaun tunai kita berkurang RM10,000. Itulah maksudnya sistem catatan bergu. Okey? Imbangan duga. Imbangan duga pula senarai daripada baki dalam semua akaun ledger yang kita dah buka tadi. Okey, kita buka akaun ledger, kita tutup, baki HB, transfer baki BB, baki-baki tersebut tu kita akan transfer pula ke dalam imbangan duga. Kita akan catat dalam imbangan duga. Baki akhir setiap akaun dalam ledger akan disenaraikan dalam imbangan duga untuk menguji ketepatan catatan bergu. Kalau awak rekod betul dalam ledger, tutup betul, kira betul, okey, catat betul, jadi awak transfer dalam imbangan duga. Imbangan duga dia ada butir, debit, kredit. Dia awak buat turun baki, dia akan tally seimbang dua-dua belah tu. Debit, contoh debit awak jumlahkan dapat RM10,000, kredit mesti RM10,000. Katakanlah tak imbang, maksudnya ada catatan dalam ledger yang awak tersilap buat atau tertinggal atau tak mengamalkan sistem catatan bergu. Dari situ kita boleh detect apa kesalahan atau ketinggalan catatan. Pelarasan. Pelarasan pula urus niaga yang diselaraskan pada tarikh imbangan dalam jurnal am dan ledger seperti pelarasan hasil dan belanja, susut nilai aset, peruntukan hutang ragu dan ketinggalan catatan. Pelarasan ni kita nak tengoklah, kita akan buat pelarasan hasil belanja, susut nilai aset, PHR dan ketinggalan catatan. Pelarasan akan dibuat dalam jurnal am dan dipindahkan ke dalam ledger untuk menentukan baki terkini bagi akaun-akaun berkenaan. Contoh kereta tadi, kita beli RM10,000. Dia susut nilai 10%. Okey, ada akaun susut nilai kenderaan pula. Jadi itu adalah pelarasan. Jadi kita akan buat pelarasan dan harga kereta tersebut akan jatuh kan, susut nilai sebab kereta tersebut susut nilai. Itulah pelarasan. Jadi lepas kita buat pelarasan, kita kena buat sekali lagi imbangan duga. Tadi imbangan duga saja. Ni kita buat sekali lagi imbangan duga tapi terselaras. Dengan baki-baki baru, baki-baki pelarasan baru yang kita dah buat tadi. Senarai baki semua akaun termasuk akaun yang telah diselaraskan pada tarikh imbangan. Imbangan duga terselaras bertujuan untuk menguji ketepatan catatan bergu dalam ledger. Okey, imbangan duga ni memang tujuan dia nak detect ada kesalahan tak catatan dalam ledger. Okey, turun baki ledger ke, tak amalkan sistem catatan bergu. Kalau imbangan duga tak balance baki debit dan kredit, jadi kita kena tengok balik ledger kita. Okay, cari balik apa kesalahan dalam ledger kita. Okay, mungkin salah kira, mungkin salah catat.
dan sebagainya. Okey. Seterusnya, catatan penutupan, catatan jurnal am dan ledger untuk merekod penutupan semua akaun hasil dan belanja. Okay, kita nak tutup semua akaun hasil dan akaun belanja. Pada peringkat ini, akaun hasil dan akaun belanja akan dipindahkan ke dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Singkatan ni cikgu suka guna APUR. Akaun APUR. APUR. Akaun perdagangan dan untung rugi. Lepas kita pindahkan ke dalam APUR iaitu akaun perdagangan dan untung rugi, kita pindahkan pula ataupun kita sediakan pula penyata kewangan. Penyata yang disediakan untuk menghitung untung rugi perniagaan bagi satu tempoh untuk melihat kedudukan kewangan perniagaan pada tarikh tertentu. Dan biasanya disediakan pada akhir tempoh perakaunan. Dan last tu biasa perakaunan kita buka awal tahun 1 bulan 1. Kita tutup 31 hari bulan Disember, 12 bulan. Okey. Jadi kita akan sediakan penyata kewangan ni pada akhir tempoh kewangan. Okey, faham Sub bidang perakaunan. Apa itu sub bidang perakaunan? Sub bidang perakaunan ada 4. Kadang awak tanya kan, cikgu, akaun ni apa? Tak faham kan? Okey, sub bidang ni pecahan-pecahan anak-anak dia pada perakaunan ni. Sub bidang perakaunan ni percukaian, tax, cukai. Tu lembaga hasil tu, cukai lah. GST tu, cukai lah. Tax, cukai. Audit. Audit ni kita nak buat semakan. Ada kesalahan, ada something yang tak kena, kita nak audit, kita nak semak, kita nak check. Okay, catatan dalam pengiraan tersebut. Perakaunan kewangan, financial account ni, ni besar bidang dia. Dan perakaunan pengurusan, management accounting. Okay, ni detail dia. Perakaunan kewangan menyediakan pelaporan maklumat perakaunan dalam bentuk penyata kewangan. Penyata kewangan digunakan oleh pengguna dalaman dan pengguna luaran. Siapa pengguna dalaman? Siapa pengguna luaran? Nanti kita akan belajar. Perakaunan pengurusan menyediakan maklumat perakaunan untuk pengguna dalaman. Antara skop kerja adalah mana? Kawal, rancang dan uruskan pengeluaran. Okey. Audit, pengauditan meliputi kerja memeriksa dokumen. Nampak ni audit. Macam cikgu lah, semak kerja awak, audit kerja awak. Okey, meliputi kerja memeriksa dokumen perniagaan dan rekod kewangan untuk mengesahkan rekod maklumat perakaunan adalah betul dan tepat. Betul tak? Okey. Juruaudit memastikan penyata kewangan disediakan mematuhi piawaian perakaunan yang diterima umum. Ini tugas-tugas juruaudit. Percukaian, merancang hal-hal percukaian dan menyediakan penyata cukai bagi pihak syarikat. Okay. Penasihat cukai akan memberikan nasihat dalam hal-hal pengurusan cukai. Hubung kait fungsi perakaunan kewangan dengan pengauditan dan percukaian? Apa hubung kait dia orang ni? Okay, laporan kewangan, audit. Juruaudit akan memeriksa secara penyeluruh dan laporan audit akan dikeluarkan. Laporan kewangan yang dapat pendapat wajar tanpa pengecualian dalam laporan audit adalah tepat dan boleh dipercayai kerana telah menepati semua piawaian perakaunan. Percukaian pula, penyata kewangan yang telah diaudit. Okey, tadi kita audit, lepas tu bahagian cukai pula. Okey. Dia akan gunakan penyata kewangan yang telah diaudit tadi untuk membuat tafsiran cukai. Berapa kena bayar cukai? Pendapatan boleh cukai selepas mengambil kira semua pelepasan cukai dapat ditentukan daripada penyata kewangan. Perakaunan ni adalah salah satu bidang profesional dekat Malaysia ni. Apa maksud profesional?
Profesional ni merujuk kepada seseorang yang memiliki kepakaran dalam bidang tertentu dan menunjukkan komitmen dan minat yang mendalam dalam kerjayanya. Tengok ni. Profession. Profession tu maksudnya kerjaya. Profesional. Orang yang memiliki kemahiran dalam bidang-bidang tertentu. Profesionalisme. Sifat-sifat atau kemampuan kemahiran cara pelaksanaan sesuatu sebagaimana yang wajarnya terdapat pada satu atau dilakukan oleh seseorang profesional. Akauntan diterima sebagai golongan profesional dalam masyarakat kerana memiliki kemahiran perakaunan. Kita ada kemahiran perakaunan. Akauntan merupakan golongan profesional dalam masyarakat kerana akauntan memiliki kemahiran yang khas khusus untuk mengurus kewangan, perniagaan, membuat pelaporan, memberi pandangan dan meningkatkan prestasi perniagaan. Itulah kita ni adalah golongan profesional. Profession perakaunan. Apa kerjaya ataupun apa profession dalam bidang perakaunan ni? Berikut merupakan beberapa profession perakaunan yang lazim terdapat di Malaysia. Accountant, juru audit, pengurus dana, penasihat kewangan, ketua pegawai kewangan. Dalam sesebuah organisasi, accountant boleh berfungsi sebagai seorang pemimpin kerana accountant mempunyai kepakaran dalam pelbagai skop tugas. Apa dia? Merancang dan pengurusan strategik, pengimplementasian polisi, penambahbaikan polisi, pengurusan bajet dan kewangan, penyelesaian masalah, perundingan, pembuatan keputusan, pembimbing dan mentor, serta pembangunan sumber manusia. Okey, setakat hari ini saja kelas kita. Kita akan sambung lagi kelas pada masa akan datang. Awak boleh baca nota-nota yang cikgu bagi, ulang kaji, dan cikgu akan bagi awak latihan untuk menguji pemahaman awak tentang tajuk ini. Kita jumpa lagi. Sekian. Bye. Assalamualaikum.